Okay, 3 hari lepas Kabinet dah decide untuk tubuhkan Jawatan Kuasa Khas Siasat Kematian Muhammad Adib. Okay, kes ni kita semua orang tahu, banyak orang tahu. Cuma saya rasa detail dia dah ada, just tak dapat tangkap siapa yang buat and apa yang actually berlaku hari tu. Tapi apa yang kita tahu, uh, si Adib ni memang dah meninggal dunia di tempat kejadian. Tapi apa yang menarik perhatian saya, dalam announcement yang sama, dia juga announce yang kerajaan akan buka satu RCI yang akan siasat mengenai dakwaan terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas. For me, ini memang quite interesting because kalau kita ingat, pada awal tahun ni, Tan Sri Tommy Thomas, saya akan panggil Tommy Thomas from now on, Tommy Thomas ada publish satu buku, okay. And buku tu nanti saya akan link kat bawah kat mana you boleh beli. And buku ni sangat controversial, okay. Sebab dalam tu memang basically memoir dia. And si Tommy Thomas ni memang dah berpuluh tahun dalam law. And dia dah represent ramai orang, beratus-ratus kes. And dalam buku tu, pada awal tahun ni, kerajaan KDN mungkin ada possibility nak haramkan buku tu, tapi tak haram. So apa yang jadi time tu ialah buku ni memang banyak gila pirate and polis pun dah announce siapa yang sebarkan buku ni secara haram. Sebab time tu memang kecoh dekat WhatsApp, semua orang hantar dekat sesama sendiri. Sebab dalam buku ni memang ada banyak isu yang quite sensitive. Salah satunya yang saya ingat lah pasal tuduhan siapa yang start 13 Mei yang for me quite sensitive. Tapi benefit of the doubt dekat dia, kita kena fikir yang itu semua daripada view dia and bukannya fakta. Ini memoir dia, everything from his perspective. And kalau kita kena tengok situasi, tak semuanya salah, tak semuanya apa, tapi kita kena tengok dan critical thinking lah. So buku ni memang kecoh. Dalam tu ada tuduh Apandi Ali jahat, ada tuduh Mahathir jahat, ada tuduh Tun Razak jahat, macam-macam. Quite interesting. Saya tak dapat lagi buku tu, tapi dalam beberapa hari ni mungkin dapat and saya nak habiskan baca. And by then mungkin ada satu video yang saya boleh terangkan apa-apa yang allegations dalam buku tu yang quite ganas. So anyway, since kerajaan dah umumkan jawatan kuasa khas nak siasat isu Tommy Thomas ni, so why not kita go through siapa Tommy Thomas ni. Tommy Thomas ni dia memang seorang lawyer and semua orang tahu dia memang bekas AG kita pada tahun 2018 masa Pakatan Harapan menang. And dia dapat jadi AG. Sebelum tu memang dia lawyer lama and dah represent banyak kes. Yang mana kes-kes tu yang kita akan cover kejap lagi. So anyway, parents dia ada keturunan daripada Syrian Christian daripada Western of Kerala. Itu yang orang beritahu saya. Yang saya rasa agak boleh dipercayai sumber. So anyway, dalam profil dia ni memang dia ada cakap yang dia kerja jolo apa semua. So biasalah kerja as AG. Kemudian kita tengok kalau dekat Wikipedia dia, Thomas was born to Kalutara and Vijayamma Thomas, doctor in Kuala Lumpur in 1952, meaning sebelum merdeka, and graduated from Pasar Road English School and Victoria Institution. So budak-budak VI lah dia ni. So lepas tu dia sambung belajar law dekat University of Manchester. Lepas tu
dia pun ada belajar dekat London School of Economics. So anyway, Tommy Thomas ni, saya tak kenal dia. Tak berapa kenal dia lah, because dia tak pernah ada dalam politik. Sebab dia memang lawyer, and dia pernah represent ramai orang, tapi dia memang lawyer. Tapi, saya pernah nampak nama dia. Banyak kali nampak nama dia. Sebab dia ni memang selalu contribute dekat Malaysia Kini. Okay, kalau you pergi Malaysia Kini, you boleh nampak dia punya komen dan ulasan dia pasal isu-isu lah, and boleh tengok daripada dah lama dah. I rasa sih ada artikel from 6 years ago, 7 years ago, 8 years ago pun ada. So memang selalu nampak nama dia dekat Malaysia Kini. So anyway, so masa nama dia muncul untuk jadi AG, saya macam ni Mamat yang pernah tulis untuk Malaysia Kini. So anyway, whatever. Ada banyak cerita yang Tommy Thomas ni dedah dalam buku tu. Okay? And dalam buku tu dia kata dia dapat backing daripada Lim Kit Siang dengan the late Karpal Singh untuk jadi AG. Yang mana ada cerita yang dalam buku tu dia kata dia ada pergi jumpa Karpal Singh, tanya dia nak jawatan tu ke tak, sebab dia nak lepas tu Lim Kit Siang support, and then lepas tu geng tu pergi jumpa Mahathir, and then Mahathir support dia idea. Walaupun dia punya sejarah antara Tan Sri Tommy Thomas dengan Tun Mahathir memang ada clash banyak. So anyway, bila dia jadi AG, ada beberapa benda yang dia buat yang buat ramai orang pelik. Okay, for example, bila dia jadi AG, tak sampai berapa bulan, dia dah gugurkan beberapa kes yang bagi saya agak high profile. Beberapa. Gambar ni saya dapat daripada Internet Sorry TV, and isu-isu ni memang ada lah kalau kita look back. Walau 15 kes yang digugurkan oleh bekas peguam negara. Bagi saya, tak semua kes ni significant. Okay. Tapi ada beberapa notable kes yang digugurkan yang bagi saya memang pelik. Sebab ni tak sampai beberapa bulan dia jadi AG. Okay. So dia jadi AG dah tahun 2018. So kawan dia dekat DAP gugur kes hasutan. Ni tak berapa penting. Kes hasutan ni tak berapa penting bagi saya. Demonstrasi haram lagi tak penting. Kes isyarat lucah lagi tak penting. Tak ada masa. Buang masa je nak bawa masuk court. Tapi lepas tu ada kes penting. Kes fitnah tabung haji Rafizi Ramli. Bagi saya ni ni tak boleh nak digugurkan. Sebab implikasi dia sangat besar. And walaupun time tu kita tahu yang tabung haji memang ada kaitan dengan 1MDB dan Najib buat job bla bla bla. Tapi tabung haji dah rugi sebab Rafizi Ramli. Tapi kes tu digugurkan. Lepas tu tidak mendakwa mereka yang terlibat kes kematian Adib Muhammad Kasim walaupun telah berjanji. Dia dah berjanji tapi dia tak buat apa. Dia tak buat apa and tak dapat dakwa. And dalam isu ni saya pun tak berapa sure, tapi saya harap kita jumpalah siapa yang buat tu. Kemudian next case ke-14 dan ke-15 ni yang bagi saya agak sensitif. Dia sebagai AG, macam mana dia boleh lepaskan, macam mana dia boleh gugurkan kes ni. Sebab kalau you ingat pada tahun 2019-2020 ada LTTE, isu LTTE yang pada diorang polis dapat bau yang diorang nak bawa senjata untuk bawa masuk Malaysia untuk merusuh apa semua ni. Bagi saya tu kes tu agak sensitif, tapi dah digugurkan and kes tu settle and kes tu senyap. Yang mana bagi saya, well, outcome dia okay, tak ada susulan lepas tu. Tapi terrorist threat dalam isu ni saya rasa tak patut diendahkan.
So anyway, lepas tu dia dah jadi AG, lepas tu dia pun resign lepas masa Mahathir resign. And then lepas tu dia orang went separate ways. Dia dengan Mahathir dah tak ngam. Mahathir ada cakap yang dia ni tak patut ambil Tommy Thomas ni as AG lah. Lepas tu dalam buku Tommy Thomas ni juga ada cakap yang Mahathir ada suruh dia resign 1 hari selepas dia jadi AG. Ya, agak pelik. And saya nak try ulaskan ya apa yang Tommy Thomas ni pernah buat, sebagai lawyer. Sebab mungkin dalam minggu depan atau bulan depan or whatever, jawatan kuasa khas RCI ni dah conclude investigation dia, and then dia akan publishkan, and time tu saya akan try ulaskan apa yang kerajaan look into lah. But for now, saya rasa elok kita fokus on siapa Tommy Thomas ni. Okay. Kalau boleh kita tengok beberapa case yang Tommy Thomas ni pernah handle, and ada beberapa kontroversi yang kita akan discuss yang ada kaitan dengan Tommy Thomas. Okay, first, Tommy Thomas pernah mewakili Tun Saleh Abbas dalam krisis perlembagaan 1988. Okay. Ini cerita lama. Orang-orang lama semua akan tahu isu ni. Masa tahun 1988, UMNO ada bergaduhan dalaman. Okay, antara Kuli, Tengku Razali dengan Tun Mahathir. And masa tu, semua orang boleh baca cerita ni. Tapi basically time tu UMNO terpecah dua. Kemudian bila buat election dalam UMNO sendiri, Mahathir menang, Kuli kalah, and then Kuli pergi court untuk nak election lagi sekali, sebab dalam tu dia kata ada beberapa constituency yang tak wujud lagi tapi dah vote untuk Mahathir. Kemudian Mahathir guna skill dia, ada sebab kenapa orang lama panggil Mahathir kuku besi. Dia memang engineer move ni. Allegedly, dia memang engineer move ni nak get rid of Tun Saleh Abbas. So atas nasihat Tun Mahathir, Agong suspend 5 hakim ni. Kemudian 2 daripada dia didapati bersalah sebab dakwaan yang mengarut. Okay. Of the 5 judges who had supported him, 2 were convicted and the other 3 were acquitted. 3 orang lepas, and 2 orang didapati bersalah. Okay, so fast forward. The government announced that it would attempt to impeach the 5 judges as well for gross misbehavior and conspiring to make the order. So basically kerajaan Tun Mahathir masa tu memang nak menjatuhkan hakim-hakim ni. So akibat dia, Tun Saleh Abbas didapati bersalah and kena pecat. Lepas tu kena dakwa lagi. The tribunal eventually found Saleh guilty and he was officially relieved of his position. Of the 5 judges who had supported him, 2 were convicted and the other 3 were acquitted. So 2 orang hakim yang support dia didapati bersalah, yang 2 orang tu lepas. So isu ni memang sangat menarik. Mungkin satu hari nanti kita akan cover. Sebab cerita dia panjang, and sebab cerita ni dah lama. Time tu saya pun tak hidup lagi. And then banyak version. Saya dah cuba look into this, tapi banyak version. Kalau ada orang-orang yang tahu, maybe boleh contact saya dan ceritakan lah. Lepas tu, apa yang menarik lagi, lepas dia dah kena pecat, sebelum dia kena pecat, Tun Saleh Abbas ada cakap, government masa tu ada cuba nak bagi dia job jauh-jauh dekat Jeddah. Lucrative job in Jeddah following his suspension in 1988. Okay.
Yang mana dalam tu juga dia kata tawaran ni semua dia kata memang rasuah. He said lucrative job offers from private companies was also a form of bribery and suggested that a law be introduced to bar judges from holding certain posts in the first 5 years of their retirement to preserve the integrity of the judiciary. Saya setuju. This is a very good suggestion. Tapi interview ni pada tahun 2001 and Tun Saleh Abbas lepas dia dah kena pecat, dia ada bertanding atas tiket Semangat 46 pada tahun 1995, kemudian atas tiket PAS yang mana dekat tiket PAS tu dia menang pada tahun 1999. Okay, bagi saya ini adalah key to the story because bila saya bagi tahu semua detail ni, in the end kita akan nampak apa peranan Tommy Thomas dalam semua ni. Okay, so ini statement Tun bila orang confront dia pasal isu Tun Saleh Abbas. Okay, saya berani junjung Quran dan bersumpah tak suruh pecat Saleh Abbas, Tun Mahathir. Mahathir ni memang banyak kerja dia. Bekas Perdana Menteri, 22 tahun, macam-macam dia buat. So anyway, kita move on to the next story. Tan Sri Tommy Thomas juga pernah mewakili Kerajaan Kelantan dan Terengganu saman Petronas isu royalty. Isu royalty ni isu yang tak pernah habis. Pihak Kelantan dengan Terengganu cakap diorang tak berapa maju sebab tak dapat dia royalty. And Petronas cakap royalty tu bukan hak diorang. And semua ni memang ada banyak perjanjian berkenaan dengan benda ni lah. And Prime Minister masa tu, siapa lagi, Tuan Mahathir, memang ada tangan dalam benda ni. And dia pun kata nak bagi, tak nak bagi, nak bagi, tak nak bagi, nak bagi, tak nak bagi. So, memang complicated issue ni. Tapi, Tommy Thomas, pada tahun 2001, dia mewakili Terengganu. Masa tu, Terengganu punya MB is Tok Guru Hadi Awang. Tahun 2010, dia wakil Kerajaan Kelantan untuk dapatkan royalty minyak. So, kalau kita tengok rentetan apa yang pernah jadi sebelum ni, dia pernah work dengan Tun Saleh Abbas. Lepas tu Tun Saleh Abbas masuk Semangat 46, kalah. Lepas tu masuk pula PAS, dia menang pada tahun 1999. 2001, Tommy Thomas jadi lawyer untuk Terengganu. Semua memang macam dia kena mengena kan. And benda yang baik memang kita kena puji. Tapi di belakang hati saya memang ada rasa macam isu ni tak habis. Sebab Tommy Thomas ni lah yang jadi lawyer. Sebab tu kes dia tak pernah menang. Tapi anyway, itu hanya pendapat saya. So, memang bagus. And terima kasih dia pernah lawan Petronas untuk royalty Kelantan dan Terengganu. Kemudian, next point yang bagi saya point yang paling besar sekali, yang mana saya personally ada masalah dengan isu ni. Tan Sri Tommy Thomas pernah jadi lawyer Chin Peng. Siapa tak kenal Chin Peng, the butcher of Malaya? Bekas Setiausaha Agong Parti Komunis Malaya yang pernah riot dekat Malaysia dulu. And bunuh ramai orang kan. And Tommy Thomas pernah wakil dia. Dalam isu ni saya tak berapa kisah yang Chin Peng diwakili oleh Tommy Thomas. Sebab Tommy Thomas as a lawyer, dia memang boleh wakili siapa-siapa dia nak. Sebab kerja lawyer bukannya ikut siapa betul siapa salah. Kerja lawyer hanyalah untuk mewakili siapa-siapa yang perlukan dia. Okay, whether facts tu dia buat ataupun dia tak buat ke, tapi semua orang perlukan lawyer. So Tommy Thomas memang ada jadi lawyer. Sebab time tu
Chin Peng memang ada nak saman kerajaan Malaysia sebab masa tu saman itu difailkan berikutan laporan media pada 21 Mac dan 6 Mei 2005 bahawa Timbalan Menteri Penerangan masa itu Datuk Zainuddin Maidin telah mengumumkan bahawa Radio Television Malaysia RTM akan menyiarkan dokumentari mengenai kekejaman pengganas komunis selepas Perang Dunia Kedua dan sedekat selepas kemerdekaan Malaysia. Chin Peng dilahirkan sebagai orang telah memfailkan saman terhadap kerajaan Malaysia bagi dirinya sendiri dan PKM. So dia dan PKM sama kerajaan Malaysia bagi menuntut kerugian dan menghalang kerajaan Malaysia atau ejen-ejen daripada mengeluarkan kenyataan berunsur fitnah mengenai mereka. Mereka juga memohon mendapatkan pengisyarat bahawa Perjanjian Damai 89 serta persetujuan yang ditandatangani masih sah. So, kita pun tahu Chin Peng ni nak balik, and then ada orang tak bagi, lepas tu dia dah meninggal pun dia nak bawa balik sini. Orang tak bagi tapi somehow Abu dia dapat bawa balik juga. Okay. So, apa yang macam saya cakap tadi, saya tak ada masalah kalau Tommy Thomas nak jadi lawyer Chin Peng. Tapi, saya ada masalah bila dia support apa yang Chin Peng stand for. Link ni daripada Malaysian Insider yang bagi saya agak credible. Tapi, website tu tak jumpa dah. You see, dia pernah, masa Chin Peng meninggal dunia, dia ada tulis obituary. As a lawyer for Chin Peng and the Malayan Communist Party in their recent unsuccessful litigation before the courts of Malaysia, I am deeply saddened by his death in Bangkok on September 16, 2013 at the ripe old age of 88, and call on the Malaysian government to honour the 1989 peace treaty with the MCP by permitting his burial in his birthplace Setiawan next to his parents. Posterity will remember Chin Peng as one of the greatest liberation fighters of the second half of the 20th century. Indeed, he led an armed struggle against two imperialist powers, the Japanese in 1941 to August 1945, and the British thereafter until 1957. So, obviously dia sokong perjuangan Chin Peng ni. Dia bukan, bagi saya, dia bukan setakat sokong Chin Peng sebagai lawyer, tapi juga sokong Chin Peng dalam dia punya struggle, dalam dia punya perjuangan. For me, ini memang ada masalah. Bagi saya, ini memang bahaya. And then lepas tu dia pun cakap all of them were true patriots. Dia nak kaitkan dengan General George Washington, John Adams dengan Thomas Jefferson, peaceful non-violent campaign of Gandhi and Nehru. Because you see, isu Chin Peng ni memang sensitif, because dia dah bunuh ramai orang, and surviving family orang yang dia bunuh tu memang anti dengan dia. So, ini pun satu isu yang kita boleh revisit. Tapi ini yang saya jumpa obituary ni lah. Kalau nak baca, saya boleh linkkan. Cuma website ni daripada The Malaysian Insider ni dah tak ada. So, either dia dah tarik balik benda tu, ataupun dia dah kena hentam, ataupun dah kena spam, dah kena hack or whatever, saya tak tahu. Tapi ini dia pernah laporkan. Kemudian, moving on to the next point. Yang point terakhir. Tommy Thomas pernah cakap, Malaysia is not an Islamic state. See, dalam daripada Malaysian Bar, lawyer Tommy Thomas told a packed hall at the Malaysian Law Conference that history shows that Malaysia is a secular state. Tommy's paper on is Malaysia and Islamic State traces the historical birth of the constitution from pre-Merdeka days to its current position from various documents. So I suppose dia ada,
Dia cakap ni pada tahun 2005. Okay. And the reason dia cakap ni, sebab pada tahun 2001, Tuan Mahathir ada berucap yang dia kata Malaysia ni negara Islam. Kemudian dia kata no, ini bukan negara Islam. Bagi saya isu ni agak menarik sebab argument dia yang dia cakap, no one has suggested in the period leading up to 31st August 1957 that the expression Islam is the religion of federation in Article 3 of the Federal Constitution means that Islam is a state religion. So dia kata tak ada siapa yang cakap tak ada siapa sebelum 1997 bila nak masukkan Islam religion of the federation, dia kata Islam tu Malaysia ni negara Islam. Dia kata dua tu tak sama. Agama rasmi dengan negara Islam tak sama, dia kata. For me ni very interesting. Kita boleh try debat. Tapi bukan sekarang, maybe untuk masa depan. Kemudian poin kedua dia kata masa pertubuhan Malaysia pada 16 September 1963, Sabah, Sarawak dan Singapore were adamant that Islam was not going to be the state religion of the new federation. So Sabah, Sarawak, Singapore tak setuju yang Islam jadi Malaysia ni menjadi negara Islam. Lepas tu dia cite the issue has been correctly stated by the then Supreme Court in a 5-member panel in the landmark case of Cik Omar bin Cik So versus PP pada tahun 1988. Yang mana artikel 3 has a limited meaning that the founding fathers had intended. You know, ini dia punya interpretation sendiri based on document. Saya rasa memang Tommy Thomas ni orang yang pandai, dia ada access to all these document, dia tahu law, dia pandai, you know, ini bidang dia. So ini opinion dia. Bagi saya, kalau orang biasa dengar, orang biasa macam kita semua dengar dia cakap benda ni, memang agak controversial. Itulah 4 benda yang saya rasa agak interesting. Dalam hidup, dalam kerjaya Tommy Thomas. Okay. Dalam video ni saya nak highlightkan Tommy Thomas dan beberapa kes yang saya rasa agak interesting. So yang first, dia pernah mewakili Tun Saleh Abbas dalam krisis perlembagaan 1998. Lepas tu dia ada mewakili Terengganu dan Kelantan untuk dapatkan royalti minyak. Kemudian dia pernah juga mewakili Chin Peng, the Butcher of Malaya. Okay. Kemudian dia ada keluar statement yang cakap Malaysia bukan negara Islam. For me, semua ni very interesting. Kita kena approach benda ni dengan cara matang. Okay, kita boleh tak setuju dengan dia, tapi kita jangan attack dia personally. Saya rasa in the coming weeks or in the coming months ni memang ada lagi follow up daripada RCI, and then time tu kita akan cover lagi lah, because buku Tommy Thomas pun saya tak dapat lagi. So once saya dapat, saya akan cover lebih. Okay, kalau you nak tanya ataupun you nak extend ataupun you tak setuju dengan saya ataupun you setuju dengan saya apa semua, you boleh komen. Saya akan reply, and kalau boleh like video ni. So sampai situ saja. Okay, thanks. Kita jumpa lagi.